ke-11. Itu tajuk akidah yang berasaskan keterangan dan dalil. Akidah seseorang yang berasaskan keterangan dan dalil, sama ada dalil naqli, dalil akal ataupun dalil yang akli, adalah akidah yang sahih dan sah iman, dan mereka tidak termasuk dalam firqah orang yang muqallid yang dipertikaikan oleh ulama tauhid kesahihan iman mereka. Ilmu akidah ataupun aqaidul iman atau ilmu tauhid yang berasaskan dalil naqli dan akidah Rasul adalah akidah Rasulullah SAW dan akidah para sahabat baginda. Tauhid sebagai ilmu di zaman Rasulullah SAW sebenarnya belum wujud lagi, sekalipun para ulama Islam sepakat mengatakan bahawa tauhid adalah dasar yang paling utama untuk mengenal Allah dan menjadi pokok di dalam ajaran Islam. Ilmu tauhid tumbuh lama selepas Rasulullah SAW wafat. Sama ada hayat Rasulullah telah tarbiyah, mendidik dan mengasuh sikap dan watak bertauhid kepada para sahabat dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari dengan memberi contoh tauladan selaku seorang Rasul dengan peribadi sebagai seorang insan yang hidup bertauhid, dan semangat tauhid ini tertanam dalam hati seseorang yang beriman. Dari dorongan semangat tauhid inilah Islam berkembang segenap pelosok dunia, dan umat Islam telah berjaya menundukkan kuasa-kuasa besar ketika itu, seperti Parsi di timur dan Romawi di barat, dan umat Islam mendapat kesempurnaan kesempatan mempelajari dan menimba ilmu mereka. Oleh itu, semua buku yang mereka temui di setiap perpustakaan lama di negeri-negeri Parsi, Yunani dan lain-lain mereka terjemahkan, isikan dengan buku-buku itu dan pemikiran andali falsafah kuno yang ada dalam buku-buku tadi. Semuanya mereka pelajari dengan tekun dan kaji dengan sepenuh penelitian. Ilmu-ilmu yang baru didapati dalam buku yang telah diterjemahkan itu turut merasakan perkembangan daya fikir umat Islam di masa itu, sehingga mereka juga menjadi pemikir baru yang berkemampuan melahirkan idea-idea yang baru pula. Namun begitu, tidak semua ilmu baru ini bersifat positif. Malah ada di antara ilmu-ilmu itu boleh menyesatkan akidah dan umat, tetapi dengan semangat kebiasaan berfikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berasaskan wahyu dan para intelektual Muslim dan ulama-ulama Islam mengkaji pemikiran-pemikiran baru itu, jauh mana bersamaan dan pertentangan pemikiran dengan akidah dan tauhid yang tertanam di hati setiap orang yang beriman. Tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam kemudian menjadi perbahasan di kalangan kawan Muslim dan para ulama Islam, sehingga berkembang menjadi suatu ilmu yang menerangkan bagaimana seharusnya seorang Muslim itu membuktikan wujudan Allah dan mentauhidkannya.
Di mana ilmu ini dinamakan ilmu akidah ataupun aqaidul iman ataupun ilmu tauhid, dan juga beberapa nama lagi yang telah dikemukakan oleh para ulama. Jadi ini sebagai maklumat kepada kita. Akidah mana keyakinan yang ada tersemat terpasang di dalam hati seseorang Islam itu bukan hanya dia tumbuh itu saja. Macam tumbuhnya bulat sedawat, tidak itu. Tapi dia berpunca daripada penanaman. Nak ada benih dia. Tidak kata hidup dengan tidak ada asap, tak ada benih, tak berarti ada benih dia. Yang siapa dia menyemaikan benih itu ialah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hasil daripada Allah Taala sematkan kepahaman tadi dalam hati-hati manusia, maka disitulah bermulanya segala keturunan-keturunan yang berpunca daripada tubuh yang berkenaan itu. Islam terus menerus sampai ke anak cucu cicit, dan sekiranya mereka tidak melanggar perbatasan, mana tidak perlu kepada syahadah yang baru. Sudah memiliki syahadah yang dimulakan oleh datuk nenek moyang kita dulu. Syahadah itu juga berterusan sampai kepada beberapa peringkat, selagi ianya tidak berlari daripada kehendak keyakinan melalui syahadah tersebut. Tetapi tidaklah kata mesti benda itu berkekalan, boleh berlaku di tengah-tengah perjalanan. Ibaratkan oleh para ulama dalam bahasan Islam dan iman ini, seperti kita menyeberang melintasi laut. Di lautan ini, sejarah dia tak ada laut tengah, sentiasa berombak. Ombak laut itu sifat dia, bukan sengaja nak berombak dah, sifat dia. Sifat laut dia mesti berombak. Ombak laut itu bunyi pertempuran belaka air itu, itulah tasbih laut. Dia tahu sejarah itu. Kalau kita ni subhanallah, laut itu bunyi tasbih dia ialah pertempuran rempuhan daripada air yang bergulung-gulung di antara tadi. Tengoklah kekuatan mana tiupan angin menyebabkan alunan ombak itu membesar-besar. Itulah suara-suara juga suara tasbih daripada peringkat laut. Tasbih laut ialah melalui suara-suara ombak tadi. Tapi semua ini kita tidak memahami. Bukanlah semata-mata ombak itu nak tempur sesama dia, tak. Tapi itulah tasbih mereka yang kita kena tahu juga ke antara. Jadi sekarang ni itulah akidah, keyakinan yang Allah Ta'ala tanamkan tadi, maka dia boleh berkekalan sampai akhir dunia dengan beberapa syarat. Syaratnya tak melanggar, tidak melanggar apa yang Allah Ta'ala sekat larang tadi. Kalau langgar tu, ada situ mungkinlah ada terjejas, atau mungkin terus menerus hilang langsung. Jadi bila hilang, berperlulah kepada permulaan daripada waktu itu. Jadi untuk itu para jemaah sekalian, yang disebut sini, seorang yang berasaskan keterangan dalil akidah itu mesti ada dalil. Dia tak boleh mendadakkan walaupun betul, tapi dia perlu dalil. Dalil itulah tempat kita berkuat, tempat kita berbarak, tempat kita bergantung. Tak ada dalil tu, tak ada kekuatan kita. Dalil ini, apa dia dalil? Dalil itu mana pekerjaan, mana pekerjaan satu kerja, satu cara yang dipahamkan makna yang pertama kepada makna yang kedua. Faham ambil min amri, memahami sesuatu daripada sesuatu. Memaham satu benda daripada satu benda yang lain. Benda yang pertama dipanggil madlul, benda yang kedua dipanggil dalil. Begitu kaedah dia. Kaedah ilmu ni dia faham ambil min amri,
memahami sesuatu daripada benda yang lain. Itu makna dalil. Jadi setiap apa benda yang kita nak pegang, mestilah ada dalil supaya kita buat kerja tidak kosong, tidak sia-sia, tidak menghilang menghabiskan masa. Mesti ada mempunyai keyakinan kekuatan. Apatah lagi dalam bentuk kita nak percayai Allah yang tak perlu kita temui, malaikat yang tak perlu kita lihat, Quran yang kita tak erti makna, hanya sekadar boleh baca, Rasul yang tak perlu kita jumpa, tak sempat kita, akhirat belum terbayang. Bukan satu benda yang mudah lah. Benda tu nak masuk, nak dekat di dalam hati kita, bukan satu benda yang mudah. Tapi mengapa kita boleh memasak keyakinan itu sampai hari ini? Itulah maknanya penyemaian Allah Ta'ala. Dalam disemai kebarang ni, dia tumbuh. Bila tumbuh berakar berubi, bukan mudah, begitu mudah dia untuk mati dan sebagainya, tidak payah juga. Tapi kalau dibiarkan, dia makin musut, untuk akhirnya mungkinlah fokus bila. Jadi sebab itulah setiap akidah perlu kepada dalil. Maka apabila sebut dalil, dia kata sama ada dalil nakal. Dalil nakal ini dalil yang datang daripada Quran. Bermakna dalil disebut dalil nakal, dalil nakli, dalil yang diambil daripada Quran dan hadis Nabi. Itu sejenis. Mana dalil itu sangat-sangat tepat sebab apa pula tak tepat kan perkataan Allah Ta'ala sendiri. Dan juga perkataan Nabi sendiri kalau itu daripada hadis. Tapi semua pun setepat-tepat apa yang ditunjuk oleh ayat dan hadis. Kita tak boleh pergi sampai pada tingkat penimbangan yang kemas, kerana kita tak dapat hujah. Sedangkan dalil-dalil yang itu disuruh melengkapkan hujah, tapi kita tak erti nak mengeluarkan hujah. Dalil Quran hadis itu semua siap dan segala bentuk hujah dia, tapi kita tak mampu nak memukakan hujah. Sampai keluarnya ayat yang macam itu, lahirnya hadis yang macam ni. Maka kita kena cari dalil yang kedua berpunca daripada pemikiran sendiri. Itu sebab tu akal penting pada manusia. Kita nak faham dalil pada Quran, mana Quran itu seluruhnya menjadi dalil datang wujudnya Allah Ta'ala dan segala-gala sifat yang yang sempurna bagi Allah Ta'ala, tak perlu kita bahas. Segala itu kita tak masih lagi belum kuat, sebabnya kita hidup kita bukan berdasarkan perkataan itu. Lainlah Arab ni dia memang hidup celak mata dengan bahasa itu. Mungkin bagi mereka ni tidak semata kita. Tapi agak sulit sikit lah. Pertama kali kita baca, orang belajar dulu, kena guru dia, belajar baca, kemas berat tajuk dan sebagainya. Ayat pun nak pergi pula pada makna melalui kaedah-kaedah itu semua. Bukan begitu cepat untuk kita boleh memahami dengan sendiri bermaksud yang keluar daripada Quran dan keluar datang pada hadis itu sebagai menjadi dalil wujudnya Allah dan peranan Allah Ta'ala dan lahir Nabi, para Nabi dan Rasul dan berkenan pada Nabi. Kita satu macam mudah. Begitu. Apa itulah boleh diterima pakai. Sama ada nak membunuh, kita nak pasang akidah itu melalui dalil nakal, dalil Quran hadis, sila tak ada masalah. Tapi dia faham semualah. Tak boleh kita kalau Allah Ta'ala diam-diam. Sebab itu maknanya apa? Makna diam-diam hanya sekadar boleh terima makna, dia tak boleh menjadi dalil yang kemas. Dia tak boleh berpaut lagi. Kalau hanya sekadar kita erti makna, sebab makna itu boleh apa? Boleh kita apa makna begini-begini, itu selesai masalah. Bismillahirrahmanirrahim dengan mana? Dengan nama Allah yang sifatnya Rahman Rahim. Itu hafalan kita lah. Bila sampai kita apa pun kita boleh hafal. Tapi kalau hanya sekadar hafal, dia tak boleh mendatangkan mafhum. Dia tak boleh reti melalui hafalan tu, mesti melalui akidah dia. Melalui kaedah-kaedah. Kaedah ni yang macam ni, lemu yang macam ni, bermula yang macam ni, soal yang macam ni, jawab yang macam ni, mukadimah, surah, mustali, dulu barulah kita boleh membawa akidah yang kuat. Itu. Walaupun Quran tak perlu dipetikai. Soal orang nak petikai itu soal mereka lah, tapi tak petikai, tak kalah. Benda tak mungkin datang daripada Allah, benda yang bentuk bohong dan dusta. Tapi kita tak mampu nak sampai kepada tingkat kepahaman yang betul kuat. Itu umpama tak boleh. Baik, lalu bukan bahasa kita, bukan tuturan kita.
Boleh sepatah dulu dia tidak mutu dia lah. Habis itu para ulama yang bahas dalam bidang ini, kalaulah kita tak mampu menetapkan adanya Allah Ta'ala sifat-sifat yang layak dengan ketuhanan, sifat uluhiyah dan wujudnya Rasul sebagai penyampaian maklumat dengan sifat-sifat tertentu, kita mampu berdasar hujah melalui dalil Al-Quran hadis tadi, kita boleh ambil dalil yang kedua melalui kajian yang kedua. Apa yang dinamakan dalil akli, dalil yang timbul datang berangkat. Jadi bila dalil akli ini dia ada bahasan pula, tidak sedikit bahasannya. Untuk nak membolehkan, pertama sekali kita kena bahas ilmu. Bila sebut ilmu, apa benda ilmu tu pula? Ilmu tu dia mestilah ada punya sifat-sifat ilmu tu sendiri. Iaitu ilmu dia bagi pada dua sifat dia, dua bentuk bahasan tu. Pertama dia panggil tasawur, kedua dia panggil tasdik. Aku pula mana tasawur, dah aku mana tasdik. Saya banyak cerita lah. Bukan cerita untuk sehari, cerita untuk setahun, mungkin tak habis lagi. Betul. Nak dapat ke ilmu tu kepada sebut. Tapi tarikh ilmu macam mana pula? Tarikh ilmu ni tepat keyakinan kita dengan sesuatu, dengan barang yang kita percaya kita tadi. Kita mesti untuk ni dalil, ada hujah. Itu kita tak kira kita apa, kita percayakan apa umpamanya. Percayakan satu benda tu jenis baru ke jenis lama ke jenis apa pun, tepat betul. Hakikat barang tu tepat sungguh. Walau tak tengok pun, tapi yang kita sebut tu barang ni begini-begini. Oh ya sungguh pun dah. Tapi mana dalil? Tak dalil, bila tak dalil dia tak jadi hujah yang kuat. Longgar lagi, boleh tercabut, boleh tergugat, mesti ada hujah berdalil. Dalil yang paling kuat ialah Quran dan hadis. Tetapi para ulama tidaklah menetapkan dari Quran tu betul-betul boleh menamatkan manusia. Kerana bukan manusia reti. Baca boleh tak, apa boleh, tapi bila pusing kepada makna yang kedua, ketiga, yang keberapa, sudah kita pun terkapar. Begitu mudah. Sebab itulah perlu ambil dalil lain. Kalau timpun kedua-duanya lagilah baik, lagilah menepati, lagilah sempurna. Perlu kepada dalil akal, gunakan akal. Sebab itulah dalam sejarah manusia, akal menjadi satu benda yang paling utama untuk dijaga, untuk dijaga, diawasi supaya ia jangan rusak. Kita nak menambahkan jenis dalam biasa itu agak sulit sedikitlah. Tapi setiap orang dalam itu adalah kekuatan, kemampuan akal dia. Bolehlah, tidak sampai ke ada seorang dua orang tak boleh fikir, bilang tak erti itu tak mahu campur lah. Allah tak tekan dia dengan hukum, dia lepas dia kepada tuntutan syariat. Gila umpamanya kanak-kanak tu, itu memang dia kecualikan. Tapi jenis orang macam kita ni sudah cukup lengkap dengan syarat akil dan balik yang disebut mukallaf, mesti menggunakan kegerakkan akal yang paling kuat. Berdasar pada hujah-hujah akal tadi, boleh juga menetapkan keyakinan kita, menetapkan bentuk tasawur dan tasdik. Jadi itu makna ilmu. Ilmu ni mesti melalui dua benda yang disebut nama sekali tasawur, menerupa barang, rupa benda. Keduanya tasdik, kita meletakkan barang itu dengan penuh keyakinan. Mana? Hujah. Hujah nak. Walaupun tak boleh bawa hujah Quran hadis, tapi bawa hujah akal. Memang hujah akal ini menjadi hebatlah di dalam bahasan ilmu akidah, ilmu tauhid ini. Jadi bila sebut bila akal ilmu tadi perlu kepada tasawuf. Tasawuf ni dia bagi pada dua pula. Pertama dia panggil badihi, keduanya nazari. Badihi itu dia kita boleh faham dengan begitu mudah. Tu sebab umpamanya bila gelap tadi malam tu tak payah belajar tak apa. Makan ilmu kenyang tak payah belajar tak apa. Walaupun ada yang makan tak kenyang tu soal lain, tapi mafhum bila makan mungkin kenyang lah. Tak payah tu saya nak makan, saya nak kenyang, tak payah sebut kenyang, tak payah. Dia sebut makan orang baru tahu dah bahawa dia ni tak apa. Itu makna bagi cara mudah. Tapi ada cara nazari, mesti fikir sikit. Tu saya nak makan tapi tak kenyang. Mesti sebab pasal pula orang yang makan semua kenyang, dia baru makan tak kenyang. Itu cara punca. Betul. Nak nemu punca tu macam-macam lah. Ada gitu, ada gini. Padat makan tak kenyang pun. Begitu kedudukan.
Itu mana akal itu perlulah akal dan baik. Jadi itu kaedah dia menggunakan dalil akal. Allah akidah yang sahih, dia akan mengeluarkan akidah yang betul, mana keyakinan yang tepat juga, walaupun kita tidak mampu mewujudkan, melafazkan ataupun memukakan dalil Quran hadis tadi. Tapi boleh kita berhujah, boleh menetapkan keyakinan kita sama saja kedudukannya dengan melalui kekuatan akal berfikiran. Sebab itu akal sangat penting kepada komunikasi manusia. Tak kira siapalah, bawahan, atasan, rakyat, raja, umpamanya, pemerintah, semua. Tapi bila rusakkan satu daripada benda kekuatan yang pada manusia itu, jadi musnah lah. Kita nak bawa dalil apa, dalil nakal, dalil Quran, dia tak mampu. Nak gunakan pemikiran rusak dengan mabuk, dengan apa macam-macam. Jadi mudah je lah kita diputar belikkan kepahaman kita oleh iblis dan lain-lain, dan orang-orang yang menjadi ejek-ejek iblis itu sendiri. Itu yang mudah lah. Dia mengelitihkan kita, menjibir, oh iya juga, patut juga nasabah. Jadi bila kita menasabahkan benda yang datang pada musuh Islam tadi, akal sudah rusak tu. Walaupun nampaknya cakap dia petah lagi, cerdik, umpamanya, tapi di segi pemikiran itu dah rusak. Bila tak boleh lah mampu membahaskan benda-benda yang paling menepati, tiba-tiba jadi menunjukkan itu dia akal sudah rusak. Tentang cakap biasanya tak boleh lah. Bolehlah bertepuk ke meja umpama, mengangkat tangan, mengukuhkan cara dan sebagainya. Itulah. Bawa kepada hujah-hujah syar'i, dia sudah rusak. Dia tak akli dah. Dia akan duduk di pihak balik pada orang yang tidak sejajar dengan pemikiran Islam tu. Jadi menunjukkan itu akal sudah rusak. Baiklah. Dan mereka tidak termasuk dalam firqah, kumpulan yang mukallid, yang mengikut. Tak masuk dalam golongan orang mengikut. Setakat mengikut boleh tahan lagi, takut tak lekat. Tak masuk dalam kumpulan orang mengikut. Tapi bila tak masuk tu, artinya orang duduk saja kan. Duduk tengah jalan, orang lalu pandang hala sana, hala sini, orang lalu ada hala kanan, kita pandang hala kanan, lalu hala kiri, kita pandang kiri. Tapi sedang kita tak ada apa-apa mengambil kesempatan dengan orang yang lalu depan mata. Jadi akidah macam itu dipertikaikan oleh ulama tauhid tentang kesusahan iman itu. Jadi pada ulama yang bahas dalam ini boleh diterima ke iman macam itu. Boleh dipakai, berarti dipakai ke tidak tahu bila datang di akhirat. Jadi setengahnya kata ini tak boleh pakai. Memang tak boleh disahkan lagi mencari duniawinya dalam bentuk itu sebagai betul-betul orang yang muslim mukmin. Tapi apa kata macam mana pun Allah Ta'ala, tentang Allah Ta'ala tak perlu kita petikai. Sebab itu bukan kerja kita. Tuhan suruh kita uruskan dengan melalui dasar tentang keputusan apa itu Allah Ta'ala seorang yang menentukan. Kita nak sudah pun tak boleh lah. Maka tak boleh kita itu. Siap Tuhan awak sendiri pun mana tahu dah. Tak nampak iman awak, iman kawan awak tak nampak. Itu tak boleh cakap itu tak betul. Siapa pun dia tak boleh buktikan kedudukan masing-masing. Nah, itu hak Allah Ta'ala seorang menentukan. Tapi Tuhan nak menentukan orang ini betul tak betul, salah silap ni berapa dah. Kaedah-kaedah tadi tu. Kalau ada bahan-bahan apa bergerakkan kita berasa pada kaedah-kaedah tadi, kita berada hukum sebagai yang betul-betul beriman. Kalau melanggarkan apa kaedah-kaedah tadi, mana kita boleh disahkan sebagai orang yang tak beriman. Itu yang paling membimbangkan. Kemudian ilmu akidah ataupun aqaidul iman, akidah aqaidah itu dah berlaku. Dia ada sedikit beza. Akidah tu kira satu peringkat saja. Aqaidah itu kompor ke semua ada. Komporkan ke semua benda yang ada nak kiri yang nak masuk dalam bahasa akidah ni, itu panggil aqaidah. Kira termasuk ke semua sekali dalam apa masalah pun. Akidah tu kira kata dasar asal sajalah. Benda-benda yang sama. Atau ilmu tauhid, boleh juga ilmu tauhid, boleh juga untuk ilmu usul, ilmu sifat, ilmu zat, semua boleh boleh panggil. Pada ulama-ulama dulu pun semua menyebut, awal sebut bingung benda yang sama. Tapi semua benda yang sama, bila sebut lain-lain kadang-kadang membengong juga. Ya apalah. Ayo kita beri ngaji ilmu tauhid. Itu
Mari kita mengaji ilmu sifat, apa pula ni? Ilmu benda pula ni. Mari kita mengaji ilmu kalam, apa pula ni? Walaupun dia sama. Tapi letak para ulama tu dalam bentuk penajaan macam-macam tu. Hanya bentuk ilmu kalam, ada ilmu sifat, ilmu zat, ilmu ilmu tauhid, ilmu akidah. Mana benda tu yang benda yang sama tapi dalam sebutan yang berlainan. Perlu juga kita tahu supaya kita tidak jadi orang panggil jadi orang panggil jadi bengok lah. Aku benda ni, aku dengan bawa ni lah. Jadi tak jadi sulit kita. Mana bila kita nak tengok, kita jadi tak bebas lah. Perlu basic tanya dia. Orang tu mengajar dia sebut kita benda. Oh itu. Jadi tu benda perlu kita tahu. Mana tak boleh kita meminggirkan bahasan-bahasan itu. Dia tadi kata ilmu akidah atau apa yang atau ilmu tauhid yang berasaskan dalil. Mana ilmu ni ada dalil. Orang kata apa dalil? Ini dalil. Itu. Setiap ilmu yang ada punca dalil, kekuatan yang berasal dalil, dalil nakli adalah akidah Rasulullah SAW. Itulah Rasulullah dia menggunakan dalil akli, dalil nakli dari Quran. Bahawa ayat Quran tu Rasulullah tak faham terjemah. Itu peringkat Rasul dan akidah para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi faham bila turun ayat Quran dia tak payah bahas dah. Dia faham sendiri. Benda tu mesra sendiri kefahaman tu menunjukkan kepada zat Tuhan tu dia. Bahasa Arab ni memanglah satu bahasa yang betul. Layaklah dia menjadi bahasa yang menterjemahkan. Jadi terjemahan di antara Allah dengan makhluk. Bahasa yang paling tinggi dia punya pencapaian makna. Tu tak payah cakap banyak. Sepatah dua pun sudah mengandungi huraian bergaya-gaya dan tak habis. Duduk pada kita memanglah seminit pun tak cerita dah sebab kita tak tahu. Bagi orang tahu dia bolehlah cakap sampai sehari dalam benda yang satu. Apabila itu kedudukannya, iaitulah bagi pihak Rasulullah, dia tak perlu pada hujah punya hujah akal. Pada para sahabat dia tak perlu pada hujah akal. Sudah cukup dengan penuh hujah Quran. Sudah cukuplah. Kalau gitu dia tak erti lah, bukan tak erti, lebih pada erti. Sebab itulah ilmu bahasa berkaitan dengan akidah ni tak wujud di zaman Nabi. Bukan ilmu pun tak ada, tapi tidak dikeluarkan sebagai dikarangkan dalam kitab yang boleh dibaca, seorang baca, seorang dengar atau baca belakang. Sebab sudah ada lengkap dalam setiap orang. Bahasa yang sama, tak ada beza. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi itu, itu direct. Apa yang Tuhan bagi kepahaman kepada Abu Bakar itu dan bersama-sama dengan benda yang sama. Tak perlu dibahas. Sebab itu di zaman sahabat kan kita tengok sejauh-jauh dia tak bahas ilmu tauhid. Dia tak bahas. Sebabnya dengan ayat tu dia sudah tahu keyakinan. Umpama sebagai contoh. Antara sahabat bila turun ayat wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Antara sahabat kata tak ada ayat lain pasal cukup. Padahal Rasulullah dengan 4 ayat dia pasal itu. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Dengan 5 ayat saja. Tak payah 2 ayat lain, tak payah, cukup dan segala lengkap itu. Ini kepahaman orang dulu. Kalau kena kita tu pakai sadar situ tu lah. Dengan ayat tu sudah cukup. Tu. Ada pula lagi setengah mengatakan turun ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Dia kata sudah cukup. Sudah cukup. Tak perlu ayat lain sama ada api kata awak. Dengan ayat itu berarti satu-satu. Apa benda yang Tuhan kalak, apa benda yang Tuhan tentukan, apa benda yang maksudkan, sudah cukup dengan ayat, dengan kandungan 4 ayat tadi, daripada ayat Allah ataupun ayat wal 'ashr. Itu Tuhan bagi ilmu dulu, sebab itu dia tak perlu faham. Baik, ilmu yang ada pada kita ada daripada dia, ilmu yang pada kita ada daripada kita sahabat. Kita ni ada pada kita, tak ada orang lain, ada pada orang lain, tak ada pada kita. Itu yang jadi mau tak mau terpaksa kena bahas tu. Sebab itulah timbul masalah berkaitan dengan ilmu tauhid ini di kurun yang ke-6. Setelah 600 tahun
wafat Rasulullah, barulah ilmu ni dikemukakan. Orang yang paling mula mengemukakan ilmu ialah Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur. Dua orang yang paling muka, yang paling memulakan dalam bentuk membentangkan bahasan ilmu tauhid akidah. Tapi para ulama tak ada masalah, bab berita ada pada dia. Hanya dia tak buka berdua, mungkin macam tak perlu ke apa. Tapi bagi Abu Mansur Maturidiyah dan juga Imam Asy'ari menentukan memandangkan akan datang. Bukan daripada waktu itu. Nah, pandangkan apa akan berlaku di umat Islam yang akan datang. Bila maklumat kepahaman tak ada. Sedangkan hak yang ada waktu itu pun sudah dalam khatar, dalam bahaya dah. Bukan kira macam buruk kepahaman yang timbul dah. Apalagi nak pandangkan beratus-ratus tahun, ribu tahun yang akan datang. Yang mau tak mau, mereka pun mengukuhkan ilmu masing-masing melalui penulisan. Tu melalui penulisan. Alhamdulillah. Asy'ari cara syarinya, Abu Mansur cara maksudnya berbeza. Tak ada sedikit-sedikit lah gitu yang berbeza lah. Tapi sungguh sikit perbezaan, tapi tunjuk satu barang satu saja. Satu je umpama kita katalah dalam bahasa di sini tak sebutlah, kita jauhi dia bagi sebut Arab pun puji daripada Arab Jawi pun membahaskan tentang wujud. Benda yang paling pertama bila kita mengaji sifat 20 bahasa wujud. Wujud ni kita paling sebut membahaskan wujud atau membahaskan zat. Betul bila sebut wujud, tak boleh wujud. Wujud tu baru barang. Wujud tu ada sesuatu perkataan atau bentuk benda. Situlah ada yang ada perbezaan di antara Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur. Abu Asy'ari kata begini, Abu Mansur kata begini. Wujud dia kata sebarang, wujud betul. Kita ni bila ini dipanggil sebelum kita boleh letakkan ni panggil sebut. Barang ada. Setiap barang ada mesti letak satu perkataan pertama dia sebut barang ada. Bila sebut tu mesti barang tu ada. Ada apa benda barang itu soalan lain lah. Tapi mesti sabitkan barang tu ada. Itu mana sebut. Kalau kita ada boleh pun maklum. Maklum tak ada bahan lah. Bahan benda tak ada. Boleh bahan. Nak menguatkan bahasa benda ada mesti bahan benda tak ada dulu. Itu cara dia. Dan bila maklum tu memang tidak wujud. Cari tak jumpa. Bila benda tu sudah ada dia panggil itu sebut. Pingkat belum pada bahan panggil sebut. Barang ni sebut. Mana barang ada. Bila ada baru berhal bahan. Ada bentuk mana, cara mana, hukum mana, bila, masa. Itu benda ni. Maka sekarang ni bila benda ni ada, sebut, orang tak tanya. Kalau tanya, sebut tak ada, orang tak kerti. Mana? Melalui bahasa manusia yang Tuhan ajar dalam bumi ni. Melayu cakap ada, tak ada. Awak Arab kata ada, tak ada tu. Kalau tak ada, begini kalau ada, begini tidak. Sekarang ambil fikiran dalam bahasa Arab. Berasal menunjukkan benda sebut benda tu benda wujud, benda ada. Dan kalau ada tadi barang dia panggil maujud. Di atas semata-mata barang tu tak menunjuk kata barang itu ada wujud. Wujud tu mana benda ada. Menunjukkan benda wujud tu mana maujud, benda ada. Tak. Sekarang benda disabit tu kalau tanya. Ada tak ada barang? Mesti kita bagi jawapan. Barang kita sebut juga tapi mungkin orang Arab lagi kita tak reti. Bila ada tak ada barang sebut memang tak reti. Jadi kita sah tak reti. Tapi bila ada tak ada barang ada saya masalah. Tu. Kalau ada sebut ada. Pasal apa? Sebab ada pasal dia sebut. Benda ternyata depan kita. Kalau barang tak ada tidak. Kita kata sebut. Bohong lah, barang tak ada. Kita kata tak ada. Kalau Arab dia panggil ada, tak ada. Itu kaedah dia. Maka sekarang aku bila benda ada. Kalau tanya, ada ke tidak kotor? Kena jawab ada. Kalau tak ada, jawab tiada. Dua perkataan tu mengandung ilmu. Mesti setiap persoalan dia mesti keluar salah satu daripada dua jawapan. Sama ada menggunakan perkataan Nabi yang telah ada, tak ada, atau menunjukkan pada perkataan subuh itulah ada. Ada ke tak ada? Ada. Satu. Tak ada. Saya masalah. Tapi bila sebut perkataan ada tu apa benda barang? Itu yang dibahas oleh Abu Mansur dengan Imam Asy'ari. Ada tu, kalau Imam Asy'ari kata ada tu benar. Inilah benar. Ada tu botol. Ada ke tidak air tu? Ada ke tidak botol tu? Jawabnya ada. Ada tu botol. Itu kata orang ni pula ada tu bukan botol. Hal botol. Ini jadi pening kepala. Hal bagi botol. Tak benar hal botol. Jadi gitu. Tapi mempunyai kedudukan matlamatnya satu benda je.
Selesai masalah. Tapi dalam istilah masing-masing, ni kena tanya ni, ada tak ada? Jawab ni ada. Bila ada tu bukan benda lain, ini adalah benda lain. Tapi dia kata ada tidak betul? Betul, tak boleh gitu. Tak ada mampu, tak mendatangkan tak menyelesaikan masalah. Ada ke tidak betul? Betul, tak boleh. Nah, ada tak betul air? Betul, tak boleh. Itu pegang subuk saja. Tapi nak sama ada, nak pergi ada apa? Sabit. Ada tak betul? Ada, saya masalah. Tenang. Ambil tak kata orang datang ke rumah kita. Panggil, Mamat, ayahmu ada rumah. Dia jawablah mengatakan ayah dia betul. Dia tak jawab ada, dia jawab ayah. Ayahmu ada ke? Ayah. Menunjukkan ada ayah tu. Tapi dia tak guna perkataan ada. Aku nak tanya, nak bertanya. Dia betul-betul sikit dia nak bertanya. Ayahmu ada tak ada? Ayah. Mana ada ayah tu? Kalau cakap itu, sampai kiamat tak kerti. Dia tak boleh bawa ke ilmu. Tak boleh, ada habis gitu je. Betul tak? Ada tidak ayahmu? Ada, selesai masalah. Ada tidak ayahmu? Tak ada, selesai masalah. Balik je lah. Tak betul balik. Tapi ada ke tidak ayahmu? Ayah. Ayahmu ada tak ada? Ayah. Pakai lari je. Itu kedudukan. Jadi sebab itulah di antara ada dengan perkataan ada tu Imam Syafi'i kata itu tidak benar. Tu. Menjawab kemungkinan pertanyaan sebab menunjukkan kita sebut kita jawab ada tidak ada bagaimana ada tidak benar. Tapi bagi Abu Mansur pula ada tak ada? Ada dah. Tapi ada tu bukan barang hal. Keadaan itu. Kita menjawab cara lain tak boleh. Mesti jawab keadaan ada. Tapi bukanlah satu kata menunjukkan diri barang. Ada tu benda yang lain. Jadi itu jadi robit sikit tu. Kepala dia pusing sikit. Nampak? Itu dalam bahasa dia lah. Kita tidak nak panjang bahasa itu. Biar kita faham istilah-istilah ilmu ni dia memang sangat-sangat sulit kita nak benda barang tu barang mudah. Benda ada di tangan kita pegang. Tapi bila bawa faham ilmu jadi rumit, jadi payah. Tu. Sebab bahasa-bahasa yang dia gunakan tu ada bahasa ilmu dia panggil. Bahasa tu dia kena guna cara ini. Dia tak boleh guna cara lain. Baik. Begitu perlukan. Sekarang ni di sini sebut. Dia kata tauhid sebagai ilmu dari zaman Rasulullah sebenarnya belum wujud lagi. Memang tidak dibahas. Bukan ilmu tu tak ada, tapi tak dibahas. Pasal apa tak bahas tak hilang. Rasulullah tak perlu nak bahas. Sebab turun ayat satu kuartal dia uti selalu. Sahabat itu turun ayat tu menunjuk kepada apa pun nak bahas apa sudah uti selalu. Betul. Sahabat kata tadi turun ayat wal asri kata sudah. Tak perlu turun ayat lain pun. Aku boleh reti ke semua sekali apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Nak bahas umi belum cukup membahaskan wal asri. Ada pula sahabat lain pula dia turun ayat Allahu Akbar. Kata sudah cukup tak perlu ayat-ayat surah pun tak panggil. Pada ayat 4 ayat ni, yang 4 ayat yang dalam Quran ni sudah boleh bahalang umum dalam awal dan akhir. Itu menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ni terus dia ayat termasuk serta kepahaman. Pengertian yang masuk ayat itu dia tak perlulah dimukakan bincang ilmu ni di kalangan mereka. Nak habis masa saja. Yang lain banyak dari kerja. Tapi bagi Abu Hasan Asy'ari di Imam Mansur memandangkan zinasi-zinasi yang ada dalam itu. Dia nampak orang gara-gara nak rusak kepahaman macam-macam gara dalam masuk. Dah tahun dah nak tahun wafat Rasulullah. Apa tidak? Di zaman sahabat lagi dah ada sikit nampak gara-gara yang mengancam dah. Zaman tabi'in juga keterusan tak berkali. Itu perlukan. Jadi mereka membahaslah, memukakan bahasan-bahasan berkaitan dengan akidah ini. Benda yang tak dapat tidak, setiap manusia mesti ada punya keyakinan masing-masing. Begitu. Manusia Allah Ta'ala atur susun manusia dia mesti duduk atas keyakinan. Dia tak boleh jadi macam benda lain. Benda lain itu sebenarnya dia yakin tentang Tuhan dia yakin, tapi tak boleh bahalah. Bukan jenis dia nak apa, bukan jenis benda ni dia nak bahas Tuhanan ni. Lemu nak bahas Tuhanan, beranggut kamu dia tu. Ilmu bahas apa bahas Tuhanan lah, wujud dengan apa kita bakal. Itu tak ilmu agak kita dah. Walaupun dia, tetapi tak ilmu. Tetapi walaupun dia lemu, walaupun dia apa, tapi dia tahu adanya Allah Ta'ala. Dia tahu Allah Ta'ala sebab rukiat. Bagi tahu tu dia rekod dia. Dia faham sendiri.
Betul, Tuhan bagi pontokkan setiap benda tu. Jadi benda-benda itu Tuhan bagi pontokkan dengan kepahaman dia, dengan pontokkan itu sudah cukup. Dia takkan langkah, dia tak langkah benda yang Allah Taala tak bagi laluan kepada dia. Dia faham sendiri. Lain maksud. Sebab itulah mengapa lembu buang pakai rumput. Begitu banyak lagi, benda lain yang sedap-sedap lagi. Nah, pergi langgar ke roti tu baju kotor sekali. Dah, dia kalau rumput, kalau ada tak ada. Pasal Tuhan sudah bagi tahu kepada dia, inilah makananmu. Walaupun benda lain tak boleh sambil, tapi inilah makanan sebagai makanan asasi bagi. Celak mata, cari rumput. Apa dia cari rumput? Bukan celak mata lembu, datang patang gitu. Oh, nasi sepinggan gitu. Dah. Apa paham datang kat rumput, dia cari rumput ke potang-potang tu. Tu. Begitulah ayat etik dan sebagainya. Contoh dia. Tapi tidak manusia. Manusia teruk kan, satu pihak kan. Manusia ni Tuhan bagi, Tuhan kata ni Allah sebut kullu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah benda yang baik. Tapi semua manusia dia arahkan benda yang baik yang masuk ke dalam Islam tu halal dan segala semua wujud seperti. Tapi manusia Tuhan kata jangan makan ini, jangan minum ni. Tapi manusia langgar. Mana disebab pada itu? Nah, bukan semua orang. Jadi manusia berlaku dalam kesilapan. Bila seorang buat, dia jumlah semua sekali, itu kaedah dia. Turun ayat, ya ayuhannas, tidak kesemuanya ayat anak itu sama setarah dah. Semua jenis manusia termasuk adalah anas. Tapi bila turun ayat antara anas, atau insan, terlibat semua orang. Walaupun ada kecualian itu tilik dalam bidang lain. Tapi ke awalnya, semua sekali setiap jenis manusia termasuk dalam itu. Nak kena nasihatkan, kena ambil fikiran lain. Kena ambil kena lain. Oh, manusia tak masuk dalam ayat ni. Kena ada perenung, kena ada dalil menunjukkan orang ni tak, orang beriman tak masuk dalam anak. Orang beriman tak masuk dalam insan. Kita ada dalil. Mana dalil mengatakan orang beriman tak masuk? Mana dalil mengatakan orang beriman tak masuk dalam anak tak insan? Itu tunjuk hujah. Kalau tak ada, kena masuklah. Itu kedudukan apa itu? Ayat yang bila tu ada. Ya lazina amanu, ya lazina asyraku, ya lazina zalamu, macam-macam itu. Itu menunjukkan sudah pengasingan. Tak sin. Tu. Maka kita percaya kalau kita duduk dalam ayat mana. Kita dalam ayat allazina amanu ke, allazina fasaku ke, allazina ajramu ke, kita cek. Sedangkan kita duduk kiri, aku ni jenis orang susah ke, jenis orang senang ke, jenis orang kaya. Itu kaya itu fikiran pada kita. Aku jenis orang susah. Bila susah ni aku nak senang ke cari. Aku jenis orang kaya, kita nak kaji, kita nak fikir ni. Aku ni jenis orang susah ke, jenis orang senang ke, jenis orang kaya ke, jenis orang jutawan ke. Ini manusia sentiasa fikir lagi. Tapi manusia tak fikir benda yang Allah datangkan maklumat dan Quran. Yang bermula pada ya ilah insan. Itu paling awal sekali. Walau seinat insan berbuat insan. Halakal insan yang hidup dari tasbah insan. Betul ni. Maknanya ini peringkat awal manusia. Semua manusia kata anda masuk dalam mana insan. Tapi tak kalah kekal sebab bila ada pengecualian. Oh, ini insan, buat insan, ini sebab pada jenis. Ada dipikir. Ini sebab pada jenis ada apa insan. Nabi Muhammad pada insan, sekali-kali ada Muhammad insan, orang macam kita apa lagi dah. Tapi bila berdasar kepada maklumat, datang dakwah, datang risalah dan sebagainya. Macam mana kedudukan kita dengan maklumat? Dengan Islam yang bawa oleh para Nabi Rasul. Oh, kita betul-betul kita mengakui, mengikut dan mentaati Islam sendiri dengan kita tolak berkepahami oleh Islam. Jadi kita sudah kecualikan dengan ayat ini tidak amanu. Kita tak bersifat lazina amanu, kita ada situ. Tak masuk dalam al-insan, tak masuk dalam anak, tak masuk ajramu, tak masuk kafaru, pun tak masuk. Saya masalah. Begitu. Itu guna Quran itu datang banyak dia panggil banyak lahjah. Banyak bentuk ini. Kita bahagiakan kita yang malam kita baca tujuan nak cari pahala. Jadi dapatlah pahala, tapi sekarang sedangkan pahala tu dijatuhkan nombor gunung 3 matlamat Quran kita supaya manusia mengkaji dia dulu mana. Baik, ini maklumat datang Allah Rabbul Alamin, bukan seorangan. Ini perancangan Allah Taala. Kita ada ke tidak dalam makna ini? Ya ada, alhamdulillah. Tapi ya ada, mana dalil? Tak ada dalil pula. Takkanlah kita bangga seorang. Kita duduk tengah padang tu jalan, tuan-tuan, saya orang kaya orang jutawan. Jebeh orang. Mana kata kau tahu mana berapa banyak ladang, berapa banyak perniagaan Muslim, berapa juta ada rumah darah semua. Tak ada dah kata ini adalah itu dia kan.
Mengaku jadi jutawan ada RM100. Tu bilang. Lain tak ada mendengar tu. Itu apa gila kena. Tak gila pun sasar orang kuat dia. Itu kena faham gitu. Baik. Maka sekarang ni tentang zaman Rasul ni tak gula. Tak bahas. Banyak ilmu-ilmu yang tak bahas. Yang pentingnya itu loh. Syariat terlaksana. Sebab tu sahabat ada 5 ayat dah. Tu mereka menjana mengikutkan ayat. Dengar Rasul sendiri mimpi. Turun ayat jihad. Dia kata aku sendiri turun pada. Aku sendiri begini. Bukan aku hanya ajak orang, suruh orang saja berjihad ni, sedangkan aku sendiri turun pada sendiri. Pikul ke apa ni sarung ni, sandal ke ni, pedang ke apa semua ni, bawa pergi turun pada. Jadi ketua angkatan tentera waktu. Itulah makna pimpinan. Nah, kita ni pimpinan ada umur je, arah je. Tapi gaji main pada orang. Ilawan lebih pada orang. Ini satu benda tak kena. Tapi kita tak pamer itu. Tapi mata kita dulu sentiasa nak di benda ni. Tapi Rasulullah dia tak ada kuat macam mana pun, dia tak ada kotak kan. Dapatlah bila orang tu dapat khumus satu bagian daripadanya untuk dia dan keluarga dia. Bagilah pada orang lain tentera sekali. Bagi. Itulah. Waktu itu dah tak ada gaji Rasulullah sekian. 10,000 ke 20,000 ke juta ke, tak ada. Tak ada setengah sen apa. Kita ni kalau tak ada hak bunyi itu memang betul lah. Walaupun kita kata ni contohlah berkat tuntunan kata kita pergi bulan ke masjid seminggu dah. Timah tak ada. Timah tak ada. Jumpa timah. Timah salam macam mana? Lama tak nampak dia masjid, tak jadi yang mana? Cuti dah cuti apa tak ketuan apa? Nak tuan pada gaji kawan tak bayar. Gaji kawan tak sebulan tak bayar tu macam mana? Maknanya iman kena gaji je ambil lah. Bukan nanti main dok ni pada ayat. Begitu. Itu kena bagi gaji bayar tak bayar macam. Bila bayar tak bayar angkat jazan. Apa tak ada guna azan seminggu dah. Mana dah 2 bulan gaji tak bayar. Itu kena kira begitu. Daripada kita ada pada ulun. Tak ada. Apa tu? Memandangkan apa yang akan berlaku yang akan datang daripada para ulama tadi telah membuat kita untuk menjadi satu daripada bahan yang membolehkan orang ramai memahami tuntutan Islam itu yang bermula daripada akidah. Betul. Kemudian betul sebutnya zaman Rasulullah tak timbul ilmu-ilmu itu. Bukan barang tak ada tapi tak perlu ditimbulkan. Banyaklah ilmu. Sebab ilmu ni begini. Dalam satu bahasa ilmu ni dia ada peringkat. Yang tak silap dalam pentafsiran Fatihah tersebut. Peringkat. Ilmu orang jenis kita ni. Kumpulkan ilmu kita ni yang kita ada suruh yang kalau ada sedikit kumpul tu ibaratkan kumpulkan kesemua kali ilmu yang ada pada manusia seumpama kita ni tak sampai dibandingkan ilmu tu hanya sekadar duduk dalam tapak kaki binatang. Kebal pijak tempat lembik umpamanya. Ilmu kita tu kumpul sebanyak air dalam tapak kubah pula. Itulah kedudukan ilmu kita ni. Mu ada sikit, aku ada sikit, kumpul dapatlah boleh juga serawak begitu semua sekali. Itu ilmu amah depan orang ramai. Maka tentulah ada orang sengamun ulama. Ilmu ulama tu satu telaga. Berapa banyak nak gunakan air yang ada dalam kaki kerbau dan kaki lembu tadi nak penuh telaga tu. Memang tak penuh punya. Ilmu ulama mampu melengkapi sebagai satu telaga. Lepas itu ilmu Rasul pula. Ilmu Rasul sebatang sungai mengalir. Nak bayangkan, nak balik dulu. Ilmu malaikat pula. Tasik yang di dulu. Semua sungai-sungai ni dia mengalir datang daripada tasik. Kaedah dia, syarah. Betul, habis pada ilmu tu, ilmu Allah Rabbul Alamin. Dan ilmu Allah Rabbul Alamin, Rasulullah telah memberi tahu ilmu Allah ni. Nak tahu cara rupa bentuknya ilmu Tuhan yang ada di ilmu dia Allah Ta'ala yang Tuhan beri kepada kita ni, kita pergi ke tepi laut. Pergi ke tepi laut, kita celup jari kita dan angkat yang ada kesan itulah ilmu makhluk. Yang ada kesan basah yang ada jari itu ilmu makhluk. Seperti laut tu saya tahu ilmu yang ada di Allah Ta'ala. Bayangkan. Seperti laut tu ilmu Allah Rabbul Alamin.
Tu. Ilmu yang dulu makhluk sekarang akan datang tu diibaratkan basah yang dekat dia. Itulah yang sikit. Itulah ilmu yang dulu di melaikatnya duduk apa semua sekali ilmu makhluk namanya. Yang tinggal di laut seperti laut tu ilmu Allah Rabbul Alamin. Jadi bila Tuhan sesak, bila Tuhan nak menghadapi hamba-hamba dia, awak nak bontok nak tunjuk ganang dah lah, tapi biar tu. Ayolah kau kamu dari melawan ni tu nampak tak? Melenting sekali video-video apa ni. Allah tak biar. Buat tahu. Begitu. Pasal apa? Nak lari tak dapat. Lari lepas. Tunjuklah ilmu kita, tunjuklah kekuatan, tunjuklah ganang kita lari tak dapat. Kalau boleh lepas, gerak orang yang lepas, gerak orang tak lepas. Kalau orang tak lepas, tak kau boleh kita lepas pula. Oh tak ada jalan. Begitu kedudukan. Sebab tu pada para Rasul dia boleh bersabar berdepan dengan masalah benih umat kerana Allah Taala bagi faham gitu. Baik. Kemudian sikit lagi. Jadi itulah dari dorongan semangat tauhid inilah Islam berkembang ke segenap pelosok dunia. Di peringkat awal dulu kerana mereka memahami bahawa penting Islam itu ditaburkan. Kerana Islam itu menyusun kedudukan manusia. Manusia dia mesti mengikut dasar. Tak boleh manusia itu lepas dari seperti hayawan. Dia akan rusak dasar peribadi manusia. Tak layak dari manusia bila dia bersifat hayawan. Mengapa boleh tidak manusia bersifat hayawan? Jawab boleh. Kerana Tuhan bagi kekuatan manusia ada 4 kekuatan. Kekuatan 4 sebagai mana anasir tiada manusia daripada bahan api, tanah, air, angin dan sebagainya. Kekuatan itu ada pada manusia. Kalau tidak ada kawan, manusia akan buat kerana manusia. Orang ni dengan terbaik tanah dia, orang terbaik angin dia, orang terbaik api dia, orang terbaik apa ni, air dia. Nak kontrol tak boleh. Macam dia tak tolong mengaku. Mu cara mu, aku cara aku. Kalau udara pun kata lepas api tu aku menguasai dulu udara. Segala ribut tapai itu aku yang punya kerja. Api pula apa saja aku membakar lah. Seraga aku boleh bakar hutang ibu 10 kali. Walaupun tak tinggal 10 kali dah lupa aku boleh buat. Itu kekuatan api pula. Air juga aku boleh benar ke 10 kali. Sampai tidak ada sejarah bumi apa lahir pun timbul pun tak apa. Aku kekuatan aku. Bumi dia boleh berkering, tanah pun kedok, tak tumbuh begitu. Tak ada juga kita. Tu. Kalau dia lembek, cari lembek. Kalau dia pun dia keras. Tanah lah dah tak tumbuh. Kau ni pelik ni. Dia kata aku malas ni bukan. Dia nak kata apa? Itu kekuatan manusia. Kekuatan itulah yang Tuhan pasal di manusia. Kerana manusia perlu duduk dalam dunia ni, nak menterbi dunia ni, perlu ada kekuatan ini. Guna kebarang tertentu, tapi ada hak batas dia. Tu. Maka nak menghadkan supaya jangan melampaui. Orang yang ada punya kekuatan api, dia tak boleh jadi api. Orang punya kekuatan air, dia tak boleh macam air. Punya kekuatan angin, dia tak boleh macam angin. Habis umur cabut sama kali. Mempunyai kekuatan bumi, jangan membeku, mendiamkan dia, tak boleh. Itu duduk. Itu tak boleh buat. Dia itulah hak sepadan Tuhan buat. Ini sepadan ni, kamu tak boleh ikut Tuhan ni. Kena ikut perkara apa yang buat. Saya masalah. Sebab tu bila berlakunya hudud ini dalam dunia tu, semua manusia akan selamat. Makhluk lain pun selamat. Kan masing-masing mengikut bergerak kata dasar. Dia tak langgar dasar tu. Dia tak lumpuh punya maklumat pada dasar yang Tuhan larang tu. Sebabnya bermasalah. Bila lumpuh, apa yang boleh buat tindakan. Bila itu serah pada dia. Tapi bila benda tak berjalan, manusia akan penuh. Penuh, tinggi macam-macam sepanjang masa tak terakhir kita. Habis sekarang dia. Lepas itu, bila mana Islam ini telah sampai pada seluruh pelosok dunia, banyaklah benda-benda yang dijumpa dalam khazanah-khazanah purba di kalangan negara-negara yang dikuasai, yang dapat ditawan oleh orang Islam sendiri. Mana-mana negara-negara negeri yang ditawan oleh Islam sama ada zaman Nabi sendiri atau zaman para sahabat, Nabi dan sebagainya, semuanya menjadi tentera. Semuanya menjadi tentera. Apa katalah apabila ini negara-negara Islam dia diserang oleh tentera Tatar, tentera yang paling ganas dalam dunia waktu itu. Dia punya agama Kristian. Jadi begitulah. Habis semua sekali. Tapi apa begitu? Beberapa masa lamanya akhirnya mereka ni masuk Islam dan jadi aman, jadi tentera, jadi keadaan menjadi model. Yang dasar pada ganas tapi jadi model semua. Pasal Islam ni dasar dia menyatukan kepahaman. Belum satu kepahaman dia tak ada masalah. Bila banyak kepahaman masing-masing bawa kepahaman masing-masing.
Aku cara aku, mu cara mu, dia cara dia. Bila nak selesai? Selesai lah. Tu. Kita macam nak ekonomi. Kita kata, masuk air sudah lah. Kata orang air dah, mesti berempoh ni, berkali. Kata nak kita berbuat kurang jam teh tak apa, dah. Bila selesai? Kita mati kena hak kita, orang lain tak pulang. Kalau kita awak buat ni, kawan tak pulang. Selesai masalah. Tak ada satu permasalahan. Kemudian terdapatlah dalam khuzanah pustaka-pustaka yang wujud di negara-negara dan dunia sebelum pada datang Islam tu, banyak ilmu-ilmu orang ada. Ilmu-ilmu tu ada benda boleh digunakan pakai dalam Islam, ada benda yang tak boleh digunakan pakai dalam Islam. Kalau itu mana ulama-ulama kecil lah. Ilmu ni boleh diambil sebagai jadikan ilmu dalam Islam. Cara Islam mana dasar dan cara bergerak dari Islam boleh digunakan. Kemudian itulah perlukan. Jadi tauhid yang merupakan sari ajaran Islam kemudian menjadi perbahasan di kalangan kawan Muslim dan para ulama Islam sehingga berkembang menjadi sesuatu ilmu yang menerangkan bagaimana seharusnya seorang Muslim itu membuktikan wujud Allah. Dalam masalah ini nak pastikan wujud Allah. Nak pastikan wujud Allah ni benda mudah, memang mudah, kan satu benda yang payah. Bagi orang yang punya pemikiran yang betul-betul tidak tergenala lah, tidak diteroki, tidak digenalakan oleh macam-macam benda anasir yang menyebabkan itu, dia mudah ini. Ya. Sebabnya bila bahas berkaitan dengan benda maujud, sebut sikit dalam bahasa asal bahasan para ulama itu membahaskan dua benda. Pertama sekali dia bahas benda tak ada, kedua bahas benda ada. Itu je. Apa barang tak ada. Tu. Satu bahas barang tak ada, kedua bahas barang. Itu tajuk tu, tiga awal. Memanglah. Buat apa ini, masuk dalam dua kumparan. Maka dah dia ambil kira setiap benda yang tak ada. Di waktu tak ada langsung. Dia kata peringkat yang paling awal ni, itu peringkatnya tidak untuk alam sekian. Yang ada ni zat Allah Ta'ala. Apakah waktu itu nak hukum? Nak hukum macam mana? Nak tahu keadaan itu keadaan yang macam mana? Nak bagi nama apa? Apa dia? Alam yang keadaan tak ada berjana zat Tuhan SWT. Siapa dia tahu? Nah, memang Tuhan tak luak betul. Awal akhir itu cara dia. Tapi siapa tahu? Tak siapa dia tahu. Maka bila sampai pada lahirnya manusia, Tuhan bagilah kepahaman ni untuk membuat perbahasan dan meletakkan. Tuhan bagi lalu lah. Dia ulama-ulama yang meletak perbahasan tu mesti ada kaitan dengan maklumat-maklumat ayat. Dia tak boleh langgar. Kalau tidak cara mutlak pun, cara orang panggil sinarian tu mesti ada kait. Itu kita meletak dalam dua benda apa? Dua keadaan. Bila dia kira dalam masa belum wujud sesuatu, langit bumi tak ada, apa pun tak ada. Jadi ulama meletakkan itu dia panggil alam zulmah. Dinamakan waktu itu alam zulmah nama. Zulmah ni terjemah ni kita boleh kira zulmah mana gelap. Nah, dia apa maksud gelap ni? Tak ada apa. Di segi pedah tak ada segi apa pun tak ada. Bila gelap tak ada benda buat. Tak nak buat apa? Nak berjalan pun tak jadi. Nak duduk diam saja pun tak jadi. Yang masuk ke gelap tu pula, zulmah tu maknanya alam benda yang tidak wujud. Dalam kaedah dia, bila dikaitkan dengan benda tidak masih belum ada, walaupun sudah ada dalam ilmu Allah, itu hal lain. Dia barang masih lagi belum diwujudkan. Tu nampak. Maka alam ni bersifat ni imkan, boleh ada, boleh tak ada, serah pada Tuhan. Maka Allah Ta'ala sudah tahu di azali lagi tentang maklumat alam daripada bila ke bila sampai tak ada sudah Tuhan tahu satu-satu. Bila Tuhan tahu azali lagi tentang ilmu Allah Ta'ala tahu alam dia azali, bukan benda baru. Nampak? Begitu Allah Ta'ala mengendaki takluk iradat mana, penentuan iradat diam-diam ini aku nak buat, aku tak buat, barang tak buat lagi. Itu sudah ada dalam penentuan Allah Ta'ala tentukan begitu. Tapi benda itu masih belum ada. Tilik ke dalam masalah belum ada, itu dipanggil alam zulmah. Gelap begitu, tak ada benda ada. Yang ada Allah Ta'ala. Maka walaupun Allah Ta'ala itu, siapa dah bahas? Nah, mau bertanya, tak ada, aku yang jawab tadi tu. Orang baru kita katalah.
Sekarang boleh agak timbulkan kita sebelum ada ni langit bumi tak ada apa pun, langit bumi segala-gala tak ada. Macam mana keadaan Tuhan? Macam mana keadaan kedudukan Tuhan bagus tu? Langit tak ada, apa tak ada. Nah, hak mudah sekali. Kita bahas buat apa? Nak buat meski apa? Baiknya kan nak bahas dalam waktu itu. Nah, tak ada apa mendengar dia tuan saudara. Mu yang nanya pun tak ada, aku yang jawab tak ada. Selesai pasal. Kamu ada dahulu itu. Mohon lah dah. Mu yang jual nanya pun yang datang ke miskin pun tak ada. Aku yang nak jawab pun tak ada juga. Apa? Sekarang boleh jawab. Betul. Jadi sekarang padahal kita ibakan waktu belum adanya alam sesuatu dia, macam ni kata Tuhan dia macam tu juga. Laisa isyong wa sami'ul basir. Tuhan tidak betul tak kata bahawa sekali-kali macam apa dia. Kita dah bahas sampai pemikiran kita. Tu je benarnya. Maka sekarang semua makhluk ni sampai bila-bila pun sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Sudah ada dalam takluk iradat Tuhan sudah untuk demikian. Dua itu dia panggil alam zulmah. Alam fi ilmana lam yujad. Pada masuk memang tak ada jadi. Nah, bukan tak Tuhan tapi dia tidak buat. Dia tak buat tak jadilah. Tilik pada masa belum sampai masa yang Tuhan nak lahir nak jadikan barang ya. Sudah ada ilmu dia, sudah ada dalam adalah iradat gadah tadi penentuan tadi, tapi dia tidak melahirkan lagi. Itu dipanggil alam zulmah. Itu dia. Dan apabila dijadikan sudah bertukarlah alam daripada keadaan tadi, daripada alam tadi, daripada zulmah tadi kepada istilah yang digunakan bertolak beralih daripada zulmah kepada nur. Sekarang kita berada dalam alam nur. Alam nur alam yang sangat cantik, sangat layak segala-gala benda yang lain. Tapi kita tak faham pula. Ini jadi buatlah. Sebab kita tak meneliti benda ini. Tak meneliti maklumat yang datang daripada Allah Rabbul Alamin yang mengaku dakwah akhir. Tak meneliti kita menggunakan perikai-perikai yang datang oleh musuh-musuh Islam. Bunuhlah kita. Itu. Perpindahan pertukaran alam ni daripada al-zulmah, alam yang tidak ada dulu, kesan bayang pun tak ada, kepada penciptaan Allah Ta'ala. Sebab dalam ilmu dia sudah ada, dalam iradat dia sudah ada dah. Tapi masa nak dilahirkan tak ada. Tu. Pada masa itu ilmu yang kisyaf dah. Apa iradat dia panggil begitu juga sudah takluk, tak ada takluk tadi qadim namanya. Sudah dulu lama dah. Awal lagi tapi tak jadikan lagi. Belum dijadikan Quran apa-apa benda-benda yang pun bagi itu alam zulmah. Sampai masa start daripada hari kononnya aku mulalah membuat ini itu panggil alam nur. Alam nur ni tak ada alam zulmah. Alam zulmah lah tak pakai. Benda satu benda tak boleh buat. Apa pun tak boleh gunakan. Benda tak ada. Nak jadi apa? Maka bertukar daripada alam zulmah tadi, alam yang tak pakai tadi, tak ada harga, tak nilai, tak ada tak laku jual umpamanya, bagi pada alam nur pun dia paling terbaik. Mana kita pusing yang pertama kita pada alam makhluk, alam tak ada yang Tuhan sebut dalam Quran kaifat kunabillah wa kuntum apa muatan. Manusia macam mana kan bertingkah dengan Tuhan? Tuhan kata begini, muka kata begitu, Tuhan kata jangan, kata tak apa, Tuhan kata buat tak payah, macam mana boleh jadi? Kata Tuhan apa? Engkau kan? Wa kuntum apa dulu pun tak ada. Pasal begitu nak agak ni. Sudahlah insya-Allah pasal dulu pun tak ada kesan bayar, tak ada. Tapi dengan rahmat aku, dengan kanak aku, dengan kemurahan aku, dengan aku buat. Tiba-tiba buat, jadi orang melawan. Macam mana ni? Itu Tuhan fikir. Kenapa tak boleh? Macam mana kamu bertelingkau? Betul lah, Tuhan kata jangan, tak apa. Tuhan kata boleh. Tu. Ini jadi banyak. Ambil di mana tu? Siapa dia ajar macam tu? Aku tak ajar sebab aku sebagai Tuhan kamu. Aku tak ajar macam tu. Tapi mau ambil mana ilmu? Ilmu yang menentang. Ini yang jadi berlaku ini. Bunuh. Seluruh dulu. Tak manusia gunakan ilmu manusia, ia buat manusia itu apa? Apa tujuan dia, apa tamat dia, apa kanak dia membawakan maklumat macam itu. Itu tak ada penapisan. Pasal apa tak penapisan? Sebab akidah dia lemah. Yakinan kepada Allah Ta'ala sudah lemah, berubah. Itu yang benar. Tuhan petikan. Memang jadi alam nur, alam sat-sat. Sebab tu nak terjemah nur, tak terjemah dengan cahaya. Bukan tak betul. Nur tersebut berkuat. Nur benda yang paling terbaik. Bertolak daripada makhluk kepada mawjud, bertolak kepada zulmah kepada nur, satu benda yang paling baik dalam proses Allah Rabbul Alamin. Mana kita sudah ada peringkat yang pertama semua sekali. Kita sudah duduk dalam peringkat yang paling terbaik disuruh pada masa alam alam zulmah, alam takdir. Itu adalah penambahan lagi.
lagi baik, lagi baik, lagi baik, lagi baik, berterusan. Begitu. Tapi pusing yang pertama bertolak pada alam zulmah, alam tiada, alam tidak wujud, alam nafi namanya, pergi pada alam apa? Alam wujud, belum wujud pada alam nur. Alhamdulillah kita pergi ke awal, duduk dalam keadaan alam yang paling baik. Maka dalam keadaan kita dah jadi duduk dalam alam yang paling baik ni, umpama kita katalah malam manusia, ya, malam serba payah, nak jalan gelap. Walaupun jalan kita lalu hari-hari tapi gelap tak nampak. Kalau ada ular tengah jalan kita pijak dah. Bila pijak kita mentorek. Tu. Kalau ada orang tabur kaca pun mungkin kita terkena. Pada malam pilihan. Walaupun jalan kita lalu hari-hari. Lepas tu mana zulmah. Suruh tak ada pula. Maka bila menjalannya kondisi hari, segala-gala selesai masalah. Yang kita meraba sama, sini ada luri pada nak lalu dengan pijak dulu. Tu. Maka siang kita kan duri dari situ sebenarnya dah kena dah pagi kejap lagi. Itu bodoh orang nak. Hari ni duri ni lah anda kesal darah tu. Hari ni tak kejap pula itu pandai bodoh. Takkanlah kita bodoh itu. Mestilah kita kira ini yang kita ambil buah. Supaya kita tak kena orang lain selamat. Nampak itu makna alam no. Maka dalam alam patutnya Allah proses yang itu baik. Kita mestilah menerima pentarbiah peraturan yang dah buat ni dengan tidak petikai dengan Allah. Letak Tuhan tu yang maha tinggi, Al-Alim Azim, teman-teman baik pun lagi. Nanti tiba kita petikai kan, Tuhan kata begini, kita kata Tuhan petikai dalam Quran, kaya patakun ambillah hukum amwata. Tuhan pun boleh petikai ke Tuhan. Dan kabur tu tak ada. Amwata mana makluman tak ada tu. Payah aku buat kamu, aku hidup kamu. Semua yang betul pun, lepas tu kamu akan mati pula. Kena ingat sikit. Bukan hidup sampai bila dah. Tu nenek moyang kamu tak ada kata dah. Tinggal lagi dah berjalan tak luruh dah. Tu banyak mangkok gitu kau sekarang ni. Gitu. Betul? Semua Yahya betul aku hidup pula. Semua itu juga kamu ya. Aku panggil balik depan aku pula. Aku tanya seorang-seorang. Cik dah seorang. Tak bersedih. Ini sampai tiga kan. Patut apa dia tak berlaku tapi berlaku. Apa tu menunjukkan bahawa kelemahan kita tak lain tak berpunca daripada akidah tadi. Betullah akidah yang penting kepada semua orang. Tapi hari ini apa boleh sebut akidah? Kita dah bentar gini cara gini. Orang anggap setelah ilmu lain pula. Itu satu penyakitnya melanda dunia hari ini. Bila kita terjemah ilmu, kalau kita terjemah semayang 5 waktu dengan semayang 2 waktu tak pergi kan. Berterjemah dengan pengertian yang macam mana sebenarnya orang tadi ini politik pula. Kok apa politik mesti? Nak mengenal Allah itu dasar politik. Betul dalam terjemah Fatihah yang tersebut tadi. Ilmu Allah disebut disebut dengan ilmu. Ada sebut dengan siasat. Siasat ada 4 siasat sebenarnya. Disebut dalam surah Fatihah tu yang siasat. Politik ke siasat tu. Politik manusia orang. Politik Nabi Rasul, politik ulama, politik Nabi Rasul, politik mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Tak sama. Bergerak dan siasat. Semua ada dalam tapi boleh buka tu. Tafsir Quran bukan hebat sekali tu. Sebut. Ada apa yang 4 ke begitulah 4 jenis. Satu politik orang amak orang kita ni. Sedang sangat. Politik kita tu terpas kita apa esok makan roti canai itu cukuplah. Tu je politik kita. Apa pun dia punya hak tapi apa politik esok ada boleh makan boleh minum. Tu politik kita. Apa siapa pun dia punya hak. Dia nak main pasal tu dia punya pasal. Apa pun asal boleh makan tu dah. Ini politik kita. Kalau macam ni dia kurang bumbu dah. Ayam akan sebalik ngai sudahlah. Tak boleh ngai tahu peduli. Tak boleh gitu kita manusia. Sebab kita jenazah manusia tak boleh tu. Kelayan dia ayaklah apa kau nyuruh juga apa ngai dia apa mengai juga. Apa mengambil juga. Itu hayawan. Kita bukan jenis itu. Jenis bertarbih. Kali bertarbih jenis mengatur musuh dunia. Tak boleh sebut tara-tara yang macam ni. Tu ada politik orang ramai nama. Betul ada politik atas lagi para ulama lagi matang. Dia bergerak ke rata-rata ilmu tadi. Dia bergerak ke rata emosi itu tidak ni. Tapi sekarang pergerakan pada para ulama seluruh dunia ni yang menuju pada Islam dan iman tadi, maka ditentang. Ini politik ini macam buat tuduhan supaya nak membatalkan cara dia, perjuangan dia dan nak menghapuskan kepahaman manusia supaya jangan ikut dia. Ini bahaya. Ini yang berlaku di seluruh dunia. Termasuk negara kita terlibat dengan kafir macam ni. Nampak tu. Biar kita faham begini. Itu perlukan. Maka politik ulama. Tapi Rasul lagi tinggi. Rasul lagi tinggi dah. Siasat Rasulullah paling lagi tinggi.
Allah berkata sebagai contoh. Di zaman Rasulullah, sebelum dia menjadi Nabi dan Rasul, dia adalah disanggung oleh orang Arab untuk kamu keluarga di sini. Dalam satu masa di zaman Rasulullah, kemudian puluhan, sudah masuk ke 20-an, dia berlaku pembinaan Kaabah. Kaabah tu dia dirobohkan, dia buat lain. Buat lain tu, bina nak bagi tahan tu lagi nampak dah dari tok umpamanya zaman apa ni tu dia buat perubahan. Rasulullah ikut kerjasama, mengangkat batu, mengatur semua sekali. Sampai pada peringkat nak pergi letak, nak letak Hajar Aswad di tempat yang asal. Pada masa memejak Hajar Aswad tu tak kumpul. Nah, tapi bila nak lekat semua tu ada jadi masalah. Dalam sekitar Mekah itu ada 4 kumpulan yang terkuat. Orang Arab ni panggil dia pegang asabiah dia tak tunduk pada kuat lain. Kalau kuat dia tu mati tak pun, dia pertahankan pun. Betul tak betul di situ lain, tapi dia betul pertahankan kuat. Cara asabiah Arab. Betul sekarang payah nak betul ke Arab ni. Dia dah sebut asabiah tu. Dia tak kira betul tak betul cerita lain. Aku mesti sokong kuat. Saya masalah. Itu cara dia. Kita tak tahu pula. Ada pun cara Melayu pula. Kita nak kira asal Melayu sudah. Asal Melayu kira Melayu belakang. Itu satu masalah pula. Tak cek langsung. Aku tak kira asal Melayu sudah. Kemana Melayu nak pergi tak babi kuat lah. Ke kubur lah. Kenapa? Jangan itu. Ini satu silap. Itu kita pula. Dia bilang gitu. Sampai masa nak letakkan Hajar Aswad ni, dah ada masalah. Orang yang kata ketua aku yang paling layak. Orang yang kata dak ketua aku yang paling layak. Orang yang kata ketua aku. Akhirnya cabut pedang. Nak kebat lagi. Nak beramak. Jadi masa-masa terfikir lagi. Tak kena kita lelaki macam ni sampai kena bunuh. Tak kena. Selama yang kita buat sampai kita bina Kaabah ni tak ada apa-apa. Sampai peringkat sikit lagi nak tak ke Hajar Aswad kita sampai kena bunuh apa kita ni. Habis kita kena cari satu pengadilan. Orang yang paling adil yang benda memuaskan perasaan Muslim. Dia siapa dia orang? Orang kata tak ada lain main Muhammad. Sedangkan Muhammad tidak jadi risalah lagi, tidak jadi rasul lagi. Umur puluhan tahun begitu. Muhammad yang paling layak. Setakat ini kita tak masuk, tak petikai kenapa yang mahu buat. Yang dia cakap kita percaya, yang dia buat kita okey pun sekali. Setuju. Muhammad aku ambil. Datang panggil Muhammad yang turunkan Rasulullah dibuka kaisar band kan. Dia letak itu. Ambil Hajar Aswad, dia sendiri ambil letak situ. Dia ada panggil. Mana buatmu? Tuamu. Pegang. Mak tuamu. Pegang domain. Mu pegang tu. Empat dia angkat. Sampai ke sana pun ke Hajar Aswad tu. Keluar sendiri dengan yang mulia. Masa-masa kuat. Tu masa-masa kuat hati. Pengadilan apa? Masa tu nak adil mesti orang yang tertentu, bukan semua orang. Walaupun dia pakai besar, dia puasa besar, tapi dia tak adil. Dia tak adil tak ikut. Tapi kita ni tak kira sampai besar kan adil lah, mana boleh gitu. Ini silap kepahaman pula. Habis. Jadi panjang nak pun tu kedudukan ilmu. Jadi bila gitu kita sudah faham berkaitan tekanan tauhid ini, itulah menyatukan pemikiran. Aku pun macam tu juga, mu pun macam aku juga, dia pun sekali tak akan macam tu juga. Tak timbul pertikaian, tak timbul perbantahan, tak timbul masalah-masalah yang menyebabkan jadi hal dan sebagainya. Tapi syaratnya mesti kepahaman, mesti disatukan. Maka tidak ada satu kepahaman yang datang dari Allah Rabbul Alamin yang satu Islam. Betul sebab ya ada orang lagi di atas lagi, ada di atas lagi. Nak angkat naik tak boleh dah. Maka sekarang ni bila mana sampai pada peringkat generasi yang tidak begitu mengesan memahami Islam ni, banyaklah masalah yang tak cukup rumit, susah kita nak berbetulkan. Itulah. Jadi setakat dulu yang boleh kita sampaikan malam ini. InsyaAllah kita akan sambung di bulan minggu akan datang, minggu yang akan datang dengan satu maklumat keterangan dari uraian serta dalil. Ayat pertama, inna rabbakumullah, insyaAllah kita akan menjelaskan ke mana, ke arah mana ayat ini membimbing kita, menjelaskan kepada kita. Allah. Setiap pagi Jumaat, Tuan Imam baca sujud-sujadah. Soalan saya, apakah kelebihan sujud-sujadah dan bagaimana kita tak lakukan? Contoh di rumah.
Duduk. Di samping dia baca ayat sujud sejadah, makmum-makmum yang lain ada lelaki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana ni? Sok tadi. Jadi yang pertama tadi kelebihan dia. Kelebihan dia ada. Ya. Rasulullah SAW setiap kali sembahyang subuh membaca surah Al-Kahf dan hadis yang berkenaan ada berkaitan dengan sembahyang pada sejarahnya ada. Satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi melalui Rasulullah ialah tak berlaku di masa lain. Khusus ini dalam masa pagi Jumaat, subuh pagi Jumaat. Tak berlaku subuh pagi lain. Pagi lain yang dia buat. Baca ayat yang sama tak apa, tapi jangan lakukan sujud. Begitu. Kalau baca subuh ni kita baca ayat ni sujud juga tak boleh. Tapi kalau kebetulan bukan nawaitu baca ayat subuh sujud, baca sujud. Tapi kalau nawaitu sengaja aku baca ayat ni sebab saya ada arah sujud aku juga. Itu kalau niat tu tak sah. Duduk lagi dibatalkan. Itu bukan dengan sujud. Mana boleh dah. Memang itu aula, paling penting, paling baiklah. Sebabnya amalan Rasulullah sendiri. Kita mampu tak mampu itu cerita lain lah. Faham tak? Ada lagi? Yang keduanya menurut tadi? Yang kedua memang baca surah terpanjang dia zikir pula. Tak kena lambat tu hati. Dia zikir pula. Tu. Ya. Kalau menunggu imam baca panjang sangat dia zikir pula. Dia zikirlah hati lah. Nantilah. Kalau hari dalam hati tak apa. Kalau keluar mulut tak boleh. Tu. Kalau dalam hati tak boleh. Tapi kalau sekiranya keluar mulut, Allah pula. Tak boleh lah tu. Itu yang benarnya. Saya masalah tak. Jadi masalah semaya ni dia lain. Sembahyang berjemaah dengan sembahyang seorang dia banyak perbezaan. Tu kalau imam tu sembahyang katalah baik dengan sembahyang sejarah tadi. Bila imam selesai baca ayat yang berkenaan, ayat tu dia orang lain tak boleh. Dia tak boleh ambil walaupun dalam Quran itu ada 2-3 tempat arahan sujud, termasuklah pada ayat pun ini apa ini ayat dalam surah ayat sujud tu ni benar wasjud waqtari itu sudah sujud tu sebenarnya tu. Tapi boleh kita sujud tapi jangan niat nak sujud. Kebetulan baca boleh bila-bila boleh. Nah, tapi jangan kita baca ini yang tak sujud. Jangan tak ada salah tu. Hanya sujud kebetulan membaca ayat tu yang kita bukan awal tu kan nak sujud. Itu kudu kita. Kemudian masalah sujud terawih. Kalau imam sujud, makmum wajib sujud. Mana-mana makmum dia tak sujud batal sembahyang. Kalau kebetulan imam tu membaca dah, habis baca hal apa ni, liplabi, tahlilah, begitu sampai baca sampai pada kharu sujadah apa ni cukup kan bila imam Allah sujud wajib makmum semua sujud. Siapa tak sujud batal sembahyang. Itu ada kebah tu. Kalau imam sujud, kalau imam tak sujud boleh tak sujud. Saya ada. Kalau imam tak sujud boleh tak sujud. Tapi aula tak sujud. Kerana ada berjemaah ni lain. Dia tak boleh kita buat pandai sendiri. Kalau imam sujud wajib sujud. Itu kedudukan dia. Termasuklah benda lain lagi. Macam umpamanya kita baca tayat awal. Baca tayat awal ni selalu berlaku. Baca tayat awal. Kalau seperti imam tu tak baca tayat awal, habis dia terus naik. Dia tak ada sedikit pun duduk membayangkan duduk istirahat tak ada. Allah Akbar. Bagaimana? Wajib makmum bangun tu semua sekali. Siapa baca tayat awal batal. Itu pula tak ada. Bila imam bangun, kecuali ada duduk sekejap, bagai duduk istirahat. Tapi dia tak baca. Boleh kita ambil bacaan tayat awal tu. Tapi dengan syarat, ada syarat juga, ada hak kepada dia. Tapi kalau tu imam tu tinggal tu, dia pun tu naik. Dia lupa ke sengaja tu soalan. Kalau sengaja pun tak batal sembahyang. Dia mana Allah. Kalau kita naik lagi kita boleh buat teguran. Boleh buat teguran. Subhanallah kata. Imam tu sudah ada silap tu. Tapi jaga-jaga. Kalau tu imam dah tegak betul, kita begitu subhanallah. Kalau dia tegak, wajib makmum bangun ke semua sekali. Asal menyertai batal sembahyang. Imam sudah membuat satu benda yang batal sembahyang dengan sengaja. Ini masalah sembahyang ni makhluk muafik ni kena bahas lagi. Tapi yang soalkan masa sebelum kita jelaskan ini bahaya berkenaan dengan sembahyang Jumaat ni tak kena jauh. Imam payah penuh makmum.
Kalau berlaku masalah dah, begini. Jadi jangan pasti yang dia, yang dia. Oh naik anu tu, naik anu tu. Tadi lah. Ya, habis dah. Allah insyaAllah kita kesanggup di bulan Arab. Di minggu akan datang. Inna Rabbullah